Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang tajuk Solatul Jumaat. Solat iaitu solat Jumaat. Di kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan, yang kedua Muhammad Saifullah Amin bin Saiful Rizal, yang ketiga Ahmad Daniel bin Azhar, yang keempat ialah Munir Atma bin Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pensyariatan solat Jumaat. Solat Jumaat ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kemuliaan kepada umat baginda. Di mana solat Jumaat ini difardukan ketika di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan pada ketika itu umat Islam masih belum lagi boleh melakukan solat Jumaat kerana ketika itu umat Islam masih lemah dan tidak mampu berkumpul untuk melakukan solat Jumaat. Dan orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melakukan solat Jumaat di Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ialah As'ad bin Zuhrah radhiyallahu anhu. Yang seterusnya adalah dalil pensyariatan solat Jumaat terkandung dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hikmah bagi pensyariatan solat Jumaat dapat simpulkan ada 3, iaitu yang pertama dapat merapatkan ukhuwah sama umat Islam, di mana kita akan bertemu di peringkat Korea atau kampung dan kasih sayang sama umat Islam akan terjalin. Yang kedua ialah menguatkan hubungan dengan para pemimpin, yakni imam, iaitu melatih diri kita untuk mentaati pemimpin dengan mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang ketiga ialah perhimpunan mingguan, di mana sebagai lambang kekuatan dan perpaduan umat Islam yang mampu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menggesa kepada orang Islam untuk hadir untuk bersolat Jumaat pada hari tersebut dan memberi amaran kepada golongan yang meninggalkannya dan memandang ringan terhadapnya. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha tab'allahu ala qalbi." Yang maksudnya, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup pintu hatinya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi terang lagi bersuluh di sini, kita sebagai umat Islam seharusnya tidak meringan-ringankanlah kefarduan solat Jumaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang syarat-syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, ditunaikan pada tempat khas seperti di masjid atau di tanah lapang bagi penduduk tetap, iaitu bermasyarakat. Yang kedua, ditunaikan pada waktu zuhur. Yang ketiga, ditunaikan secara berjemaah. Yang keempat, sekurang-kurangnya ditunaikan oleh 40 orang jemaah. Dan yang terakhir, didahulukan oleh 2 khutbah sebelum solat Jumaat. Seterusnya, syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama ialah Islam, iaitu tidak wajib ke atas orang kafir. Yang kedua, baligh, iaitu tidak wajib ke atas kanak-kanak. Yang ketiga, berakal, tidak wajib ke atas orang gila, mabuk ataupun pingsan. Yang keempat, lelaki, tidak wajib ke atas wanita. Yang kelima, berkemampuan, tidak wajib ke atas orang yang uzur atau perkara yang menghalangnya ke masjid. Yang keenam, bermukim, iaitu tidak wajib ke atas orang yang bermusafir. Dan akhir sekali ialah merdeka, iaitu tidak wajib ke atas hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang fardu solat Jumaat. Ia terdiri daripada 2 fardu. Yang pertama ialah 2 khutbah dan yang kedua sembahyang 2 rakaat secara berjemaah. Okey, 2 khutbah. Yang pertama, khatib perlulah berdiri ketika berkhutbah. Yang kedua, tidak dikemudiankan daripada sembahyang, iaitu perlu berkhutbah dahulu barulah kita sembahyang. Yang ketiga, khatib perlu berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil, hadas besar dan segala najis. Yang keempat pula, rukun-rukun khutbah perlu dibaca dalam bahasa Arab
Dan yang kelima, rukun-rukun khutbah perlu berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, serta khutbah kedua dengan sembahyang. Dan yang terakhir, yang ke-6, rukun kedua-dua khutbah hendaklah didengari oleh 40 orang yang mencukupi syarat sah sembahyang Jumaat. Okey, kita tengok kepada rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi SAW. Yang ketiga, berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Yang keempat, membaca satu ayat daripada Al-Quran. Dan yang kelima, berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Okey, kita pergi ke fardu Jumaat yang kedua, iaitu sembahyang 2 rakaat secara berjemaah. Yang pertama, untuk mendapatkan jemaah dalam sembahyang Jumaat hanya disyaratkan mendapat 1 rakaat yang penuh sekiranya ia diperolehi. Maka sembahyang Jumaat adalah sah. Jika tidak, ia wajib ditukarkan kepada solat zuhur. Yang kedua, oleh itu, jika seseorang yang masbuk datang lalu dia mengikut imam pada rakaat kedua, maka sah Jumaatnya. Yang terakhir, jika dia datang selepas imam bangun daripada rakaat yang kedua, sembahyang Jumaatnya tidak dikira dan dia wajib menyempurnakan sembahyangnya selepas imam memberi salam dengan sembahyang zuhur sebanyak 4 rakaat. Sekian itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adab solat Jumaat. Baiklah, yang pertama sekali kita akan melihat berkenaan tentang adab sebelum solat Jumaat. Yang pertama ialah mandi solat Jumaat. Yang kedua, membersihkan anggota badan seperti memotong kuku, misai dan bersyukur wuduk hari-hari. Yang ketiga ialah memakai pakaian yang bersih, suci dan tepat. Yang keempat, memakai bau-bauan yang menyenangkan orang lain. Yang kelima ialah solat tahiyatul masjid dan sunat qabliyah. Beralih kepada adab semasa solat Jumaat. Yang pertama ialah menumpukan sepenuh perhatian pada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang kedua, duduk dengan tertib di dalam masjid. Yang ketiga, turut berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW semasa imam membaca tilawat Ibrahimiyah. Yang keempat, menadah tangan dan mengaminkan ketika imam membaca doa. Yang kelima, tidak mendahului pergerakan imam ketika solat. Baiklah, yang terakhir sekali ialah berkenaan tentang adab selepas solat Jumaat. Yang pertama, kita mestilah berwirid dan berdoa selepas selesai solat. Yang kedua, solat sunat ba'diyah. Yang ketiga, melangkah kaki kiri dan membaca doa apabila hendak keluarnya. Yang keempat ialah kita diharuskan bersegera melakukan aktiviti harian. Antara adab dan perkara sunat semasa hari Jumaat. Yang pertama ialah membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua, membaca surah Sajidah dan sujud Sajidah pada solat subuh. Yang ketiga, perbanyakkan tilawat, berdoa dan beristighfar. Terakhir sekali ialah bersedekah ataupun menyenangkan urusan orang yang ditimpa dalam keadaan susah.